ancaman komunis dan pengisytiharan darurat di negara kita. Disebabkan oleh ancaman komunis, Sir Edward Gen yang merupakan Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu telah mengisytiharkan darurat di seluruh Tanah Melayu pada 18 Jun 1948 untuk menghadapi ancaman komunis yang telah menggugat keselamatan awam di Tanah Melayu. Dan pelaksanaan undang-undang darurat disebabkan oleh peristiwa pembunuhan 3 orang pengurus ladang getah berbangsa Eropah di Sungai Siput, Perak. Ini telah memaksa kerajaan bertindak dengan segera untuk mengatasi pemberontakan bersenjata PKM ataupun Parti Komunis Melaya. Komunis melakukan berbagai tindakan ganas yang menggugat keselamatan rakyat. Mereka telah mengugut, mensabotaj, menyerang, melakukan kekejaman, menganiaya, mencolik, merampas dan membakar harta benda serta membunuh penduduk yang enggan bekerjasama. Kegiatan ekonomi negara terjejas disebabkan oleh kawasan ladang dan lombong menjadi sasaran serangan komunis. Ini secara tidak langsung menyebabkan pengeluaran tanaman padi dan makanan lain semakin berkurangan. Akibat daripada kekurangan bekalan makanan menyebabkan harga barang makanan dan keperluan harian melambung tinggi. Malah, terdapatnya catuan bekalan makanan yang dikenakan oleh kerajaan menyebabkan penduduk mula bergantung kepada makanan seperti ubi kayu, keledek dan juga jagung. Penduduk juga menghadapi kesukaran untuk bergerak dan memperoleh bekalan keperluan kerana terpaksa mematuhi berbagai peraturan yang dikenakan oleh kerajaan. Akibatnya, penduduk tidak dapat menjalankan kegiatan harian. Ramai pekebun dan pekerja lombong tidak dapat bekerja kerana perintah berkurung dikenakan kepada mereka. Perintah berkurung telah diperkenalkan di kawasan-kawasan yang dikenapasti aktif dengan aktiviti-aktiviti pengganasan komunis. Konsep kawasan putih dan kawasan hitam juga diguna pakai untuk memudahkan pihak pentadbiran tentera British iaitu BMA melaksanakan kerja mereka dalam mengekang aktiviti-aktiviti komunis. Kawasan putih bermaksud kawasan tersebut telah bebas daripada anasir komunis, manakala kawasan hitam pula merupakan kawasan yang aktif dengan komunis. Sekatan jalan raya dan kawalan kampung telah dibuat oleh Home Guard dan pasukan keselamatan di kawasan-kawasan yang disyaki mempunyai pengaruh komunis. Malah, penggunaan kad pengenalan juga telah diwajibkan untuk memudahkan proses pengenalan diri. Sesiapa yang didapati tidak mempunyai kad pengenalan diri boleh ditahan oleh anggota pasukan keselamatan. Kerajaan British telah mewajibkan semua penduduk Tanah Melayu mesti mempunyai kad pengenalan diri sebaik sahaja mereka berumur 12 tahun ke atas.
Zaman darurat pada tahun 1948 hingga 1960 merupakan satu titik hitam dalam sejarah tanah Melayu kerana berlakunya peperangan terbuka antara kerajaan dengan Parti Komunis Melaya yang turut melibatkan semua lapisan rakyat tanah Melayu. Malah, dalam tempoh darurat selama 12 tahun telah menyebabkan kesengsaraan dan kesulitan kepada penduduk tempatan. Tindakan komunis memusnahkan kemudahan asas serta menyerang penduduk dan anggota keselamatan menyebabkan keadaan huru-hara di negara kita pada ketika itu. Sesungguhnya darurat meninggalkan kesan yang amat besar kepada negara kita.